会众一起默祷。 Sama-sama doa dalam hati. Amen. 奉主耶稣圣名聚会， Dalam nama Tuhan Yesus memulakan kebaktian. 大家唱赞美诗355首。 Sila naikkan puji-pujian bilangan 355. Sila. 那接下来大家先做感谢的祷告。 Seterusnya kita akan sama-sama memanjatkan doa ucapan syukur. 感谢主耶稣带领祝福我们大家。 Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena membimbing dan melindungi kita semua. 在一个那么动乱的时代里面， Dan di dalam keadaan dunia yang porak-poranda sekarang, 我们还能够在主里面来一起来聚集来敬拜我们的真神。 di mana kita masih lagi mempunyai peluang untuk berkumpul dan beribadah bersama. 这边来听主耶稣的话语。 Dan kita dapat mendengar segala firman Tuhan. 这些都是主耶稣赐给我们的恩典。 Jadi semua ini merupakan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. 重新感谢主耶稣。 Dan kita harus mengucap syukur kepada Tuhan Yesus dengan sepenuh hati. 祷告的时候， Dan semasa kita berdoa, 求主带领祝福我们
的聚会。 Kita memohon agar Tuhan akan memimpin dan memberkati kebaktian kita. 主的灵帮助我们大家。 Dan semoga roh Tuhan membantu kita semua. 在这个时候， Dan pada masa ini, 赏赐给我们上头来的智慧， mengaruniakan kepada kita hikmat yang dari 让 atas. 我们每个人有一个清洁的心， Agar setiap di antara kita mempunyai satu hati yang murni, 一个和平的心， satu hati yang damai, 温良柔顺的心， hati yang lemah lembut, 那么结善果的心， dan hati yang menghasilkan buah yang rohani, 一起来领受主的道理， menghasilkan buah kebajikan untuk menerima firman Tuhan. 同时能够把主的道理掌握得好好， Dan kita dapat menguasai firman Tuhan ini dengan sebaik-baiknya. 更能够应用在自己的生活上。 Lebih-lebih lagi dapat kita zahirkannya di dalam kehidupan seharian kita. 大家一起跪下祷告。 Sama-sama sujud berdoa. 奉主耶稣圣名祷告。赞美主是感谢主，你要为这事路亚，哈利路亚，感谢主，颂赞主，你要为这事，啊哩哩哩哩。 Haleluya, 感谢颂赞主，你要为这事，Haleluya， 赞美这事，感谢你颂赞主，你要为这事，Haleluya， 各位在座的同时散布在各处的同龄弟兄姐妹们，大家平安。 Salam damai sejahtera diucapkan kepada saudara-saudari sekalian yang berada di merata tempat. 感谢主耶稣。 Syukur kepada Tuhan Yesus. 在这个困境当中， Di dalam perintah berkurung sekarang, 大家都在肉体的生活上失去了自由。 sememangnya dari segi fizikal kita kehilangan kebebasan kita 受到很多的限制， dan terdapat banyak kekangan 很多的困扰， dan terdapat banyak gangguan. 同时我们的日子一天天的过去， Lebih-lebih lagi sehari berlalu demi sehari. 也不晓得要撑到什么时候。 Dan kita tidak tahu bilakah hal ini akan berlarutan. 那么我们的肉体也越来越衰老。 Dan tubuh jasmani kita pun semakin berusia. 当然，我们感谢主耶稣的恩典。 Tentu sekali kita tetap juga bersyukur di atas anugerah Tuhan. 能够在主里面来操练。 Karena kita dapat dilatih di dalam Tuhan. 虽然肉体一天天的
会衰老， Walaupun tubuh jasmani kita ini semakin hari semakin merosot, 但是灵性却是一天形式一天， tetapi ternyata sekali kerohanian kita itu semakin diperbaharui, 直到我们越来越像主耶稣， sehingga kita lebih lagi menyerupai Tuhan Yesus. 当然能够来迎接主耶稣的再来， Tentu sekali kita akan dapat menyambut kedatangan Tuhan Yesus lagi. 将来能够进入主的预备的荣耀之中， Dan pada masa kelak kita akan dapat masuk ke dalam kemuliaan yang disediakan oleh Tuhan bagi kita. 再不受时间的限制， Dan kita tidak lagi dikekangkan oleh had masa. 再不受空间的限制， Dan kita juga tidak akan dihadkan oleh ruang, 在那里我们享受真正的自由， di mana kita akan dapat menikmati damai sejahtera yang sebenarnya 真正的平安， dan kemerdekaan yang sebenarnya. 永远喜乐。 Dan kita akan bersuka cita untuk selama-lamanya. 我们感谢主的恩典， Dan kita amat bersyukur di atas kasih karunia Tuhan. 那我个人也感谢主， Bagi diri saya sendiri, saya juga mengucap syukur kepada Tuhan. 因为这个灾难， Disebabkan oleh musibah ini, 那与大家在讲台上那个一段相当长的时间没有相见了， kita sudah lama tidak bersua di atas mimbar. 但是得到总会的安排， Tetapi atas pengaturan Ibu Gereja, 让我能够在网上给大家一起来侍奉， saya masih berpeluang untuk melayani kalian di atas talian ini. 接着真是感谢主的恩典。 Dan saya amat bersyukur kepada Tuhan di atas kasih karunia ini. 那我们在这个这样的环境当中， Dan di dalam keadaan yang sedemikian, 我以主耶稣的祝福与大家一起分享。 saya ingin berkongsikan segala berkat Tuhan Yesus dengan kalian. 那就是愿你们平安。 Semoga kita semua dalam damai sejahtera. 我们先把圣经翻到约翰福音书的20章。 Kita rujuk kepada buku Yohanes pasal 20. 约翰福音书的20章。 Yohanes pasal 20. 来先从这个第19节开始看。 Bermula dari ayat 19. 19节。 19. 说那日就是7日的第1日晚上，门徒所在的地方因怕犹太人门都关了，主耶稣站在当中对他们说：愿你们平安。 Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. 20节 20. 说了这话就把手和肋旁指给他们看。门徒看见主就喜乐了。 Dan sesudah berkata demikiannya menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka, murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. 21节 21. 主耶稣又对他们说：愿你们平安，父怎么样差遣了我也照样差遣你们。 Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. 这里是记载主耶稣复活那天晚上。 Dan di sini mencatatkan pada malam selepas Tuhan Yesus dibangkitkan. 那么主耶稣到门徒聚集的地方， Dan Tuhan Yesus telah pergi ke tempat di mana murid-murid berkumpul. 2次对他们说： Dan sebanyak 2 kali dia berkata kepada mereka, 愿你们平安。 damai sejahtera bagi kamu. 这是这个愿你们平安。 Damai sejahtera bagi kamu ini, 当然，这是当时犹太人常常彼此见面的时候问安的话语。 itu adalah salam yang diberikan oleh orang Yahudi pada masa itu apabila mereka berjumpa. 那好像我们现在我们在主里面
相遇的时候， Sama seperti kita, kalau pada hari ini apabila kita bertemu, 我们说哈利路亚， kita akan mengucapkan haleluya. 是啊，当时他们见面的时候说愿你们平安， Jadi mereka juga pada masa itu seringkali mengucapkan damai sejahtera bagi kamu kalau mereka berjumpa. 所以这是他们彼此之间通用的一种问安的话。 Ini merupakan salam yang mereka seringkali gunakan untuk bertanyakan kabar. 不过这句平安的话，在这个已经从死里复活的主耶的口中出来就不一样了。 Tetapi seandainya kata damai sejahtera ini diucapkan oleh Tuhan yang sudah dibangkitkan, maka itu membawa implikasi yang berlainan. 当然有非常的意义在里面。 Tentu sekali ada maksudnya yang mendalam. 因为这个时候， Kerana pada masa itu, 在或者这句话的背后， kerana latar belakang kata-kata ini, 有主耶稣的十字架， di sebalik kata-kata ini adanya salib Tuhan Yesus, 那也有主耶稣复活的大能。 dan adanya kekuasaan kebangkitan Tuhan Yesus. 这是这句话的背后的盾牌。 Dan ini merupakan 盾牌 ini merupakan satu tanda yang sangat penting di sebaliknya. 是或者是种挡箭牌 Maaf, itu adalah satu perisai di sebalik kata-kata ini. 所以这是很权威的。 Dan dia membawa kuasa. 那么因为主耶稣之前， Karena sebelumnya, 主耶稣就面对了这个毁灭性的攻击。 Tuhan Yesus telah berdepan dengan tentangan untuk membunuhnya. 当然了，这是使他失去了平安。 Tentu sekali karena hal ini berlaku, maka kita kehilangan damai sejahtera. 这种势力领到主耶稣， Dan apabila perkara ini menimpa diri Tuhan Yesus, 那主耶稣也面对了。 dan Tuhan Yesus juga telah menghadapinya. 但是主耶稣却胜过这种的威胁。 Tetapi Tuhan Yesus telah mengatasi segala kebahayaan ini. 那主耶稣曾经死过， Dan Tuhan Yesus pernah mati. 死在十字架上， Dia mati di atas kayu salib 而且被埋葬了。 dan juga telah dikebumikan. 那照着应许，主耶稣复活了。 Dan berdasarkan janji, Tuhan Yesus telah dibangkitkan semula. 主耶稣复活了。 Dan setelah Tuhan Yesus bangkit, 所以呢，这个时候， maka pada masa itu, 主耶稣对门徒说，或者问安愿你们平安。 Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya ataupun bertanyakan kabar dengan mengucapkan damai sejahtera bagi kamu. 当然，这不是一般上的一般上的问安了。 Tentu sekali ini bukanlah bertanyakan kabar seperti yang biasa dilakukan. 平时他们相见的时候说愿你们平安。 Biasanya kalau mereka berjumpa, mereka akan menyatakan damai sejahtera bagi kamu. 这时候主耶稣说愿你们平安。 Tetapi pada kali ini, apabila Tuhan Yesus mengucapkan damai sejahtera bagi kamu, 这个性质完全不一样。 yang membawa makna yang berlainan. 是啊，当然平时主耶稣如果向他们这样说平安的话， Tentu sekali sebelum ini kalau Tuhan Yesus mengucapkan damai sejahtera bagi mereka, 那是一般性的问安了。 itu hanya bertanyakan kabar mengikut kebiasaan. 但是现在主耶稣经过死亡， Tetapi sekarang setelah Tuhan Yesus telah melalui maut 又复活了， dan dibangkitkan, 那这个问安的话就不一样了。 maka kata-kata bertanyakan kabar ini membawa implikasi yang berlainan, 那这是带着很特别的权威， di mana ia membawa kuasa mutlak. 也就是说，主耶稣不仅能够赐给门徒平安， Maksudnya di sini Tuhan Yesus bukan saja dapat mengaruniakan damai sejahtera kepada murid-muridnya, 而且是主耶稣亲自能够赐给他们平安。 malah Tuhan Yesus sendiri dapat memberikan damai sejahtera ini kepada mereka. 这种平安是主耶稣
赐给他们的。 Dan damai sejahtera ini dikaruniakan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. 所以这是很不一样的了。 Jadi ini berlainan. 我们重复一次。我们再重复一次。 Kita akan ulang lagi satu kali. 因为在这个背后有主耶稣的十字架。 Karena di sebaliknya adanya kayu salib Tuhan 有 Yesus. 主耶稣的复活作为这个盾牌。 Adanya kebangkitan Tuhan Yesus sebagai perisainya. 作为支撑。 Sebagai satu sokongan. 所以这是既不同的一种祝福了。 Dan perbezaannya adalah di sini. 那主耶稣不仅能够赐给他们平安， Jadi Tuhan Yesus bukan saja dapat mengaruniakan damai sejahtera kepada 而且能 mereka, 够亲身的赐给他们平安。 malah dia sendiri mengaruniakan damai sejahtera ini. 这平安是主耶稣赏赐的， Dan damai sejahtera ini dikaruniakan oleh Tuhan Yesus sendiri. 跟一般的问安的平安是不一样的。 Dan ianya berlainan daripada kata-kata salam yang diberikan apabila berjumpa. 那刚才我们念过的圣经， Dari ayat Alkitab yang kita baca tadi, 那主耶稣重复了2次这么说：“愿你们平安。 Tuhan Yesus telah mengulang sebanyak 2 kali damai sejahtera bagi kamu. 当然也有它的特别的意义在里面。 Tentu sekali ada maksudnya yang istimewa. 我们分析一下。 Marilah kita berkongsi. 第一次说愿你们平安， Pertama kali apabila dia mengucapkan damai sejahtera bagi kamu, 那是在门徒感到很惧怕的时候。 dia diucapkan semasa murid-murid dalam keadaan ketakutan. 那当时他们地方是这个聚集的场所是关起门的。 Dan pada masa itu tempat mereka berkumpul itu ditutup. 因为怕犹太人来干扰， Karena mereka takut diganggu oleh orang-orang Yahudi. 所以把门关起来了。 Maka mereka telah mengunci pintu-pintu. 那像我们现在一样， Sama seperti kita hari ini. 也怕被这些疫情的这些影响。 Karena kita takut dipengaruhi oleh apa yang telah dikuatkuasakan sekarang. 就是这些病这些病菌。 Maaf, kita bimbang yang kita takut dengan penyakit wabak ini. 所以我们在隔离在居住在一个人的家中。 Maka kita masing-masing berhimpun di rumah sendiri sahaja. 而且也受到这个范围也受到限制了。 Dan di ruang kita, pergerakan kita itu telah dikawal. 我们现在是怕这个病菌。 Karena kita bimbang akan wabak ini. 那当时他们是怕犹太人的这个陷害。 Tetapi pada masa itu mereka sebenarnya bimbang akan dianiaya oleh orang Yahudi. 所以把门关起来了。 Maka mereka pun mengunci pintu. 也许也有一点平安的感觉吧。 Supaya mereka ada satu perasaan selamat. 至少能够抵挡一些干扰吧。 Sekurang-kurangnya dapat menghalang gangguan ini. 但是主耶稣突然间就在他们中间。 Tetapi tiba-tiba Tuhan Yesus menampakkan diri di tengah-tengah mereka. 也不晓得从哪里进来。 Entah dia masuk dari mana. 突然间就站在他们的中间。 Dan tiba-tiba dia berdiri di tengah-tengah mereka. 为什么？为什么？ Mengapa? 因为主耶稣是从死里复活了。 Karena Tuhan Yesus telah dibangkitkan dari maut. 这时候是一个灵体。 Dan pada masa itu dia dalam tubuh yang rohani. 这是不再受时间空间的限制。 Di mana dia tidak lagi dihadkan oleh ruang dan juga masa. 没有什么东西能够阻挡的了。 Dan tidak ada apa-apa yang dapat menghalangnya. 所以虽然那房子是关着门的。 Walaupun pintu itu terkunci. 那主耶稣也能够就直接的这样进去了。 Tetapi Tuhan Yesus dapat terus masuk ke dalam. 当时主耶稣在他们的中间。 Dan pada masa itu Tuhan Yesus berada dalam kalangan mereka. 大家都还感到很惊奇的时候。 Dan semasa semua orang masih dalam keadaan yang hairan. 主耶稣说：“愿你们平安。” Tuhan Yesus telah berkata, damai sejahtera bagi kamu.
相信主耶稣的话是很温和的， Saya percaya Tuhan Yesus mengucapkannya dengan begitu lemah lembut, 但是很清楚的。 tetapi dengan sangat jelas. 是啊，所以门徒都听到， Jadi semua murid-murid dapat mendengarnya, 听得清清楚楚。 dapat mendengar dengan 是 sejelas-jelasnya. 啊，愿你们平安。 Damai sejahtera bagi kamu. 那这个意思是什么？ Jadi apakah maksudnya? 当然是叫他们不用害怕了。 Yaitu berseru supaya mereka jangan takut. 虽然面对这样的压迫， Walaupun mereka menghadapi keadaan yang begitu menindas ini, 这是再没有办法来陷害他们了。 tetapi hal itu semua tidak akan membahayakan mereka. 这种权柄不会来损害他们的。 Di mana kuasa itu tidak akan merugikan ataupun membahayakan mereka. 虽然是死的话， Walaupun seandainya mati, 那死不是人的尽头啊。 tetapi kematian manusia itu tidak menunjukkan kesudahan baginya. 主耶稣那站在他们中间， Apabila Tuhan Yesus berdiri dalam kalangan mereka 也让他们看到， dan membolehkan mereka lihat 主耶稣曾经死过， bahwa Tuhan Yesus pernah mati 那现在却活生生的站在他们中间。 dan sekarang dia sudah berdiri di kalangan mereka dalam keadaan yang hidup. 主耶稣明明的放在这个坟墓里面了。 Pada hakikatnya Tuhan Yesus memang sudah dikuburkan. 是啊，那现在离开坟墓出来了， Tetapi sekarang dia telah meninggalkan pekuburan itu dan keluar dari sana. 这是从死里复活了。 Inilah maksudnya dibangkitkan. 死都不怕， Tidak takut berdepan dengan kematian. 还有什么可以怕的呢？ Kalau begitu, tiada apa lagi yang perlu ditakuti. 圣经告诉我们， Alkitab memberitahu kita, 这个死是我们不能战胜的战争。 kematian ini adalah satu peperangan yang tidak mungkin kita menang. 是啊，而且这个死， Lebih-lebih lagi kematian ini, 是我们最后的仇敌， itu adalah musuh kita yang terakhir. 当然是很可怕的。 Tentu sekali adalah yang sangat menakutkan. 但是主耶稣胜过死亡了， Tetapi Tuhan Yesus telah mengalahkan maut. 这还有什么可以好怕呢？ Apalagi yang perlu kita takuti. 所以主耶稣说：“愿你们平安。” Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan damai sejahtera 也 bagi 就是 kamu. 告诉他们，你们心可以放心平安吧。 Untuk memberitahu mereka bahwa mereka bolehlah melegakan hati mereka dan juga dalam damai sejahtera. 不论是生是死， Tidak baik hidup ataupun mati. 都能够平安稳妥了。 Mereka akan dapat hidup dalam keadaan yang damai sejahtera. 这是第一次的平安。 Ini merupakan damai sejahtera yang pertama. 那么过来第二次，主耶稣又说：“愿你们平安。” Seterusnya untuk kali kedua Tuhan Yesus berkata damai sejahtera bagi kamu. 那是在21节所说的了。 Ini dikatakan dalam ayat 21. 主耶稣又对他们说：“愿你们平安。” Tuhan Yesus berkata kepada mereka damai sejahtera bagi 那 kamu. 接着主耶稣说 Dan seterusnya Tuhan Yesus 父 berkata, 怎样差遣了我，我也怎样差遣了你们。 sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus 是 kamu. 啊，那当时主耶稣站在他们中间， Dan pada masa itu Tuhan Yesus berdiri dalam kalangan 说 mereka. 愿你们平安。 Dan dia berkata damai sejahtera bagi kamu. 而且呢，把这个自己的手跟这个肋旁指给他们看。 Lebih-lebih lagi dia telah menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. 那手上有什么呢？ Apakah yang ada di tangannya? 那肋旁里面又是什么呢？ Apakah yang ada di dalam lambungnya? 当然那是伤痕了。 Tentu sekali adalah lukanya. 那主耶稣死是被钉在石架上的， Dan apabila Tuhan Yesus mati, dia mati karena disalibkan. 全身都是伤痕， Dan seluruh badannya itu penuh dengan kecederaan. 那手也受伤了， Dan tangannya juga cedera. 因为两只手掌就钉在石架上嘛。 Karena kedua telapak tangannya itu telah disalibkan, dipakukan dan disalibkan. 这是受过死刑的标记。 Dan itu merupakan standar kalau
seseorang itu dijatuhkan hukuman mati. 那主耶稣又把这肋旁的伤痕给他们看。 Dan Tuhan Yesus telah menunjukkan luka-lukanya itu kepada mereka. 是啊，那是很重要的。 Dan itu sangat penting. 那是我们救恩的根源。 Kerana itu merupakan sumber anugerah keselamatan kita. 所以这证明主耶稣从死里复活了。 Dan ia juga menunjukkan bahwa Tuhan Yesus telah dibangkitkan dari maut. 所以他们再一次的证明主耶稣是复活了。 Dan sekali lagi mereka telah membuktikan bahwa Tuhan Yesus telah dibangkitkan. 刚才大概还在想不到的时候，前一次， Dan sebelum kata-kata ini, 他们就一下还想不起来。 mereka tidak lagi terlintas di fikiran 那 mereka. 现在看到主耶稣手掌的伤痕了， Tetapi sekarang apabila mereka dapat melihat luka di tangan Tuhan 看到主耶稣肋旁的伤痕了， dan melihat luka di lambung Tuhan Yesus, 那是他们在十架上所看到的。 itulah yang mereka lihat di kayu salib. 是啊，当然现在证明了，这是的确是那个曾经被钉死的主耶稣嘛。 Jadi luka-luka ini telah membuktikan bahwa dia adalah Tuhan Yesus yang pernah disalibkan 曾经被埋葬了， dan yang juga pernah dikuburkan 现在却站在他们的中间。 dan sekarang berdiri dalam kalangan mereka. 所以你说是不是很喜乐呢？ Jadi cobalah kita fikirkan, bukankah ini hal amat menggembirakan? 如果是我们的话， Kalau kita sendiri, 肯定那种感受是一样的， tentu sekali kita mempunyai perasaan yang sama. 也许加倍。 Kemungkinan lebih lagi dari itu. 是啊，这是太可喜的事情了。 Jadi ini adalah satu perkara yang sungguh membawa sukacita. 那时候主耶稣又对他们说 Dan seterusnya Tuhan Yesus berkata kepada mereka, 愿你们平安。 damai sejahtera bagi kamu. 那讲了这个祝福之后， Dan setelah dia mengucapkan kata-kata berkat 说 ini, 父怎么样差遣你们差遣了我， dia mengatakan sama seperti Bapa mengutus aku, 我也照样差遣你们了。 demikian juga sekarang aku mengutus kamu. 所以这第二次的说愿你们平安， Apabila untuk kali keduanya dia mengucapkan damai sejahtera bagi 跟 kamu, 前一次的意义是不一样的。 maksud yang dibawa berlainan dengan ucapan kali yang 第二 pertama. 次所说的是指着这差遣你们所说的。 Dan kali kedua apabila dia mengucapkan kata-kata ini, dia mengatakan seperti yang diutus 是指着这个差遣说的了。 kepada kamu, dan kata-kata ini diucapkan kepada mereka sebagai utus kerana dia diutus. 他们蒙主耶稣的选召， Dan mereka telah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. 跟随主耶稣有3年的时间。 Dan mereka telah mengikuti Tuhan Yesus selama 3 tahun. 那主耶稣在训练他们， Dan Tuhan Yesus telah melatih mereka. 他们当时的一个神学院， Dan bagaikan mereka menghadiri kursus maktab teologi masa itu. 但是是流动性的。 Tetapi yang bersifat bukan yang dalam kelas, tetapi bersifat praktikal. 主耶稣有没有什么印好的课本？ Tuhan Yesus juga tidak ada buku-buku teks teologi yang sudah siap dicetak. 他的教材是自然界的一切一切。 Dan bahan pengajarannya adalah persekitaran alam semesta ini. 当主耶稣看到小鸟的时候， Apabila Tuhan Yesus melihat burung-burung, 就讲小鸟的道理了，就讲小鸟的道理嘛。 maka dia pun menyampaikan pengajaran tentang burung-burung ini. 看到谷中的百合花， Apabila dia melihat adanya bunga bakung, 那主耶稣也讲这花的道理了。 maka Tuhan Yesus pun menyampaikan pengajaran mengenai bunga ini. 看到田地的时候， Apabila dia melihat di ladang, 主耶稣以这个田地比着人的心， jadi Tuhan Yesus menggambarkan tanah ini ataupun ladang ini sebagai hati manusia. 这个土地有好几种， Dan di tanah-tanah ini dikategorikan kepada beberapa. 人的心地也是一样的。 Sedemikian juga dia menggambarkannya
dari aspek hati 这 manusia. 些教材很宝贵， Jadi semua bahan pengajaran ini 都是 sangat penting 都是关乎人的生活， karena semuanya ini berkaitan dengan kehidupan manusia 关乎人的工作， dan berkaitan dengan pekerjaan manusia 关乎怎么样做人。 dan berkaitan dengan macam mana kita berkelakuan. 是啊，主耶稣就是这样教导他们的。 Dan semua ini merupakan pengajaran Tuhan Yesus bagi mereka. 当然啊，经过这些训练， Tentu sekali setelah dilatih, 主耶稣就要差遣他们去做工了。 maka Tuhan Yesus pun mengutus mereka keluar bekerja. 当主耶稣复活的时候， Dan apabila Tuhan Yesus dibangkitkan, 这就是差遣的时候了。 maka itulah masa untuk mereka 是 diutus. 啊，那主耶稣要离开他们， Karena Tuhan Yesus akan meninggalkan mereka. 他们必须要靠主来去做主的工。 Dan mereka mesti bersandar kepada Tuhan Yesus untuk melakukan kerja Tuhan. 主耶稣说，庄稼非常的多， Dan Tuhan Yesus mengatakan tuaian itu sangat banyak, 但是收割的人不多， tetapi pekerjanya tidak ramai. 所以你们要尽力去做主的工了。 Maka mereka harus keluar untuk melakukan kerja Tuhan. 当时的社会他们知道， Dan masyarakat pada masa itu tahu. 他们肯定会受到很多的阻挡的， Tentu sekali mereka tahu akan berdepan dengan banyak halangan. 受到很多的逼迫， Pasti banyak dianiaya. 生命的危险， Hidup terancam. 那是主耶稣曾经遭遇过的。 Karena semua ini juga pernah dilalui oleh Yesus sendiri. 但是这是个救人的计划嘛， Tetapi ini merupakan satu perancangan menyelamatkan manusia. 一定要去完成它。 Dan dia mesti digenapi. 那当然了，主耶稣明白他们的内心的世界。 Tentu sekali Tuhan Yesus mengetahui isi hati mereka. 所以呢，也在祝福他们，愿你们平安。 Dan dia telah mengucapkan damai sejahtera bagi kamu kepada mereka. 那这个时候， Pada masa itu, 当然他们看到主耶稣从死里复活了。 tentu sekali mereka telah melihat bagaimana Tuhan Yesus telah dibangkitkan. 既然从死里复活了， Memandangkan dia sudah dibangkitkan, 当然是胜过了罪恶， tentu sekali dia telah mengatasi segala dosa dan kejahatan. 胜过魔鬼， Dan dia juga telah mengalahkan iblis. 甚至于胜过死亡了， Malahan telah mengalahkan maut. 胜过了这个最后的仇敌。 Dan telah mengalahkan musuh yang terakhir. 天下还有什么可怕的事情呢？ Apalagi perkara yang lebih menakutkan dari semuanya ini. 要跟着主耶稣， Dan harus mengikuti Tuhan Yesus. 背着自己的十字架来跟从主吧。 Dan harus kita memikul salib kita sendiri untuk mengikuti Tuhan 这 Yesus. 是做门徒的使命。 Dan ini merupakan amanat sebagai murid-murid Tuhan 我 Yesus. 们现在来看这个希伯来书， Kita rujuk kepada buku Ibrani. 希伯来书这13章， Ibrani pasal 13. 这3章我们看12节， Ibrani pasal 13 ayat 12. 12节。 Ayat 12. 所以主耶稣要用自己的血叫百姓成圣，也就在城门外受苦了。 Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. 13节， 13. 这样我们也将出了营外去，救了他去，忍受他所受的凌辱。 Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. 是啊，主耶稣给我们留下了这个脚步。 Dan Tuhan Yesus telah meninggalkan jejak langkah ini bagi kita. 当然就要跟从主耶稣的脚步行了。 Itulah sebabnya kita harus melakukannya mengikut jejak langkah yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. 蒙主的选召 Dipanggil oleh Tuhan. 的确是很大的福气， Sebenarnya adalah satu berkat yang sungguh besar. 在主的里面 Di dalam Tuhan, 享受真正的平安。 kita dapat menikmati damai sejahtera yang sebenarnya. 但是我们不能一直待在家里面， Tetapi kita tidak saja berada dalam rumah sahaja. 一直享受轻浮， Dah asyik menikmati
hidup yang aman 这 damai. 里告诉我们， Di sini memberitahu 我 kita, 们要出到野外去， kita harus pergi keluar perkemahan. 去做什么？ Buat apa? 跟从主耶稣， Untuk mengikuti Tuhan Yesus. 而且受他所受的凌辱了， Dan kita juga harus menanggung kehinaan yang ditanggungnya. 这是相当可怕的事情。 Ini adalah satu perkara yang menakutkan kita. 是啊，但是主耶稣复活了， Tetapi Tuhan Yesus sudah dibangkitkan. 是啊，这个时候， Dan pada masa itu, 看到主耶稣从死里复活了， mereka telah melihat Tuhan Yesus telah dibangkitkan, 是啊，胜过死亡， telah mengalahkan maut. 而且这个复活以后， Dan setelah dibangkitkan, 能够得到那永远不衰残的冠冕， dia dapat menerima mahkota kemuliaan yang tidak fana. 如果是这样的话， Seandainya demikian, 那当然了就有平安了。 tentu sekali ada damai sejahtera. 面对前途的一切的困难， Walaupun berdepan dengan pelbagai jenis dan ragam penderitaan 将 dan 要 kesukaran, 领到的打击， ataupun berdepan dengan tamparan yang bakal menimpa, 甚至于要付出生命， sehinggalah ke tahap di mana nyawa itu harus digadaikan. 也没有什么可怕的。 Itu bukanlah satu perkara yang kita perlu takuti. 所以这样的话就有平安了。 Seandainya demikian, maka adalah damai sejahtera. 是啊，所以主耶稣这样祝福门徒。 Begitulah Tuhan Yesus memberkati murid-muridnya. 愿你们平安。 Damai sejahtera bagi kamu. 第一次就叫他们不要惧怕。 Dan dia berseru kepada mereka supaya jangan takut. 第二次呢， Dan pada kali yang kedua, 叫他们要勇敢的。 dia berseru kepada mereka supaya menjadi berani. 当然，这不是一种抽象的理论。 Tentu sekali ini bukanlah satu teori secara abstrak. 在从历史上来看， Kalau kita merujuk kepada sejarah, 真的后来主耶稣的门徒就是能够有这种的表现的。 sememangnya murid-murid Tuhan Yesus itu memang mempunyai perlakuan ataupun prestasi yang sedemikian. 我们现在来看这个使徒行传， Kita rujuk kisah para rasul. 使徒行传的这个第2章， Rasul pasal 2. 第2章我们看对不起，看第7章。 Maaf, kita rujuk pasal 7. 使徒行传的第7章， Rasul pasal 7我们来看这个34节。 ayat 34. 34节， 34. 众人听见这话，极其的恼怒，向司提反咬牙切齿。 Rasul pasal 7. 54节， Ayat 54, ayat 54, ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. 55节， 55, 当司提反被圣灵充满，定睛望天，看见神的荣耀，又看见主耶稣站在神的右边。 Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. 56节， 56, 就说我看见天开了，人子站在神的右边。 lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. 这时候司提反只是面对这个死刑的刑罚。 Dan pada masa itu Stefanus berdepan dengan hukuman mati. 当时的刑罚是用石头把他打死。 Kalau hukuman mati pada masa itu, pesalah itu akan dilontar dengan batu sampai mati. 这是很残忍的一种刑罚， Itu merupakan satu corak penghukuman yang sangat kejam. 也是另外一种十字架。 Dan itu merupakan satu bentuk kayu salib yang lain. 我们想象一个人
用石头把它慢慢打死。 Cobalah kita bayangkan kalau seseorang itu dilontar dengan batu sampai perlahan-lahan sehingga mati. 那是很可怕的事情。 Itu merupakan satu perkara yang sungguh mengerunkan. 但是司提反治世 Tetapi Stefanus ini 他说那个时候啊，就是就看到这个异象了， pada masa itu dia telah melihat penglihatan ini. 看到神的荣光， Dia telah melihat kemuliaan terang ilahi 看 Tuhan. 到主耶稣站在神的右边了。 Dan dia telah melihat Tuhan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. 是啊，这是很奇妙的了， Ini merupakan satu perkara yang mengherankan. 是吧？那主耶稣啊，站在神的右边， Tuhan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. 这是圣经唯一的一次的记录， Ini merupakan satu-satunya catatan di dalam Alkitab. 其他都是坐着的。 Yang lain semuanya Yesus duduk. 为什么这时候主耶稣站起来呢？ Tetapi mengapakah di sini Yesus berdiri? 因为他要迎接这个大能的勇士吧。 Karena dia ingin menyambut panglima yang agung ini. 我们想想当时啊，司提反治世那种心情是怎么样的呢？ Cobalah kita bayangkan bagaimana keperasaan diakon Stefanus pada masa 他 itu. 是安然的面对这个刑罚的， Karena dia dengan berani sekali dan dengan tenang berdepan dengan hukuman ini. 虽然很痛苦， Walaupun dia sangat menderita, 但是他还不仅在来忍受， tetapi dia tetap juga menerimanya. 还为这些四周围的人祷告。 Malah dia mendoakan bagi mereka yang di sekelilingnya. 我们看59节， 59, 59节， 59. 他们正用石头打的时候啊，司提反呼吁啊，主说：“求主借我的灵魂。” Sedang mereka melempari Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." 60节， 60. 又跪下大声喊着说：“主啊，不要将这些罪归于他们。”说了这话就睡了。 Sambil berlutut dia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. 所以弟兄姐妹， Oleh itu saudara dan saudari, 我们想想当时他的心情是怎么样的。 cobalah kita bayangkan bagaimanakah perasaannya pada masa itu. 面对这个死亡的威胁， Dia berdepan dengan ancaman maut, 必须要死亡了， dan dia pasti akan mati. 但是还能够为别人祷告， Tetapi pada masa itu dia masih lagi mampu untuk mendoakan orang lain. 那种心情非常的平安。 Ternyata sekali hatinya itu dalam keadaan yang damai. 是啊，所以奉主的差遣， Itulah sebabnya dia telah diutus oleh Tuhan. 面对一切的困难都不用怕。 Walaupun dia berdepan dengan segala kesukaran, dia langsung tidak takut. 因为主耶稣在荣耀之中， Karena dalam kemuliaannya, 他肯定来迎接这个大能的勇士的。 Yesus pasti akan menerima panglima yang agung ini. 当然，这种的事迹在圣经上相当的多。 Tentu sekali ya, catatan seperti ini ada banyak sekali di dalam Alkitab. 那么我们现在来说， Tetapi bagi kita pada hari 主 ini, 耶稣曾经说过， Tuhan Yesus pernah 我 berkata, 们看约翰福音书的14章， kita rujuk kepada buku Yohanes pasal 14. 14章的27节， Yohanes pasal 14 ayat 27. 27节 Pasal 14 ayat 27. 说：“我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们，我所赐的。”不像世人所赐的，你们心里不要忧愁，也不要胆怯。 Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu, janganlah gelisah dan gentar hatimu. 这是主耶稣对门徒的祝福了。 Ini merupakan berkat Tuhan Yesus bagi murid-muridnya. 愿你们平安。
Semu damai sejahtera bagi kamu. 第一次就说叫他们不要胆怯了， Kali pertama dia mengucapkannya 不要忧愁。 adalah supaya mereka jangan menjadi bimbang ataupun gelisah. 那第二次就是叫他们不要胆怯了。 Untuk kali yang kedua dia memberitahu mereka adalah supaya mereka jangan menjadi takut. 要勇敢的面对一切。 Mereka harus dengan berani berdepan dengan segala-galanya. 蒙主的差遣是种恩典。 Sebenarnya kalau diutus oleh Tuhan itu merupakan satu berkat dari Tuhan. 将来的赏赐也是丰富的。 Dan ternyata sekali upah yang bakal diterima juga berkelimpahan. 主耶稣复活了， Dan Tuhan Yesus telah dibangkitkan. 现在在荣耀之中， Dan sekarang dia bersemayam di dalam kemuliaannya. 永远活着的大祭司。 Dia merupakan imam besar yang hidup untuk selama-lamanya. 对我们来说， Bagi kita 更是很大的福气了。 itu merupakan satu berkat yang sangat besar. 因为主耶稣在荣耀之中， Karena Tuhan Yesus berada di dalam kemuliaannya. 不仅的常常为我们来辩护， Dia bukan saja senantiasa membela kita. 也不断的为我们祈祷， Dia juga senantiasa mendoakan kita 将平安赐给我们， dan mengaruniakan damai sejahtera kepada kita. 我们面对怎么样的情况也好， Jadi tidak kira apakah situasi yang kita hadapi, 不要有愁， janganlah kita bimbang. 是吧？我们再把喜乐带给别人， Dan kita harus bawakan kesukacitaan ini kepada orang 我 lain. 们蒙主的差遣， Dan kalau kita diutus oleh Tuhan, 做主的工， melakukan kerja 要 Tuhan, 去完成神伟大的这个救赎的这个计划， malahan kita menggenapkan rancangan penyelamatan Tuhan yang besar ini. 这肯定要遭遇到很多的打击的啦。 Tentu sekali dalam proses melakukannya kita akan berdepan dengan banyak tamparan 种种的这个挑战， dan berdepan dengan pelbagai cabaran 甚至于要把生命舍去吧。 sehingga akan ke tahap di mana kita perlu menggadaikan nyawa kita 但是主耶稣胜过死亡了， karena Tuhan Yesus telah mengalahkan maut. 我们不用害怕。 Janganlah kita takut. 那么最后， Dan akhir sekali 我们来看这个帖撒罗尼迦后书。 kita rujuk kepada 2 Tesalonika. 帖撒罗尼迦后书的第3章。 2 Tesalonika pasal 3. 第3章我们看这个帖撒罗尼迦后书第3章16节。 2 Tesalonika pasal 3 ayat 16. 16节 16. 说愿赐平安的主，随时随时亲自给你们平安，愿主常与你们众人同在。 Dan ya Tuhan kita Yesus Kristus dari Allah dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. 借着这个祝福的话语来祝福大家。 Dan menggunakan kata-kata berkat ini memberkati kalian. 愿大家平安。 Semoga damai sejahtera bagi kamu. 哈利路亚。 Haleluya. 来唱诗， Kita naikkan puji-pujian. 唱诗159首。 Bilangan 159.
主我心间平安，主赐我真平安，主赐我真平安，主所赐的平安已是不难，在主里蒙保守，永远的平安，会传到受苦难，我心是作难，想念主的世家，我心便平安，主赐我真平安，主赐我真平安，主所赐的平安已是不难，在主里蒙保守，永远的平安。再次跪下感谢祷告， Sekali lagi kita sujud memanjatkan doa ucapan syukur. 一起祷告。 Sama-sama berdoa. 奉主耶稣圣名祷告，路亚赞美这是感谢的颂赞，一两个加三的主呀，哈利路亚啦啦滴滴滴滴哒滴滴哒滴哒哒滴滴滴滴滴哒啦啦啦啦啦啦啦啦滴滴滴哒滴哒哒滴滴哒滴滴滴，Sri哈利路亚哈利路亚哈利路亚滴滴滴滴滴哒哒滴哒滴哒滴。 Oh, Hallelujah, kanske sultan tu inya gujas hallelujah, 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 赞美主，最前上面就是生活，无论陆地，无论太阳，耶稣同在就是生活。哈利路亚，赞美主。最前上面就是生活，无论陆地，无论太阳，耶稣同在就是生活。
这节聚会的时间暂时到这里。 Syukur kepada Tuhan, sesi kebaktian untuk kali ini berakhir di sini. 愿耶稣祝福大家， Semoga Tuhan Yesus memberkati kalian 也保守大家， dan melindungi kalian. 平安，再会。 Salam sejahtera dan jumpa lagi.